أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Tajuk cerita Lukisan Nukilan Zander Xavier. Remy berjalan perlahan sambil meneliti gambar-gambar yang dipaparkan di galeri pemilik sahabat baiknya, Ishak. Satu persatu lukisan dan potret yang dipaparkan di bilik dan diperhati dengan teliti. Remy adalah pengkritik lukisan yang terkenal dengan hasil kerjanya yang teliti, malah dengan kemahirannya namanya sentiasa disebut-sebut oleh penggiat seni lukis di Malaysia, malah antarabangsa. Remy melangkahkan lagi sehingga perhatiannya tertarik pada sebuah lukisan yang memaparkan imej dua orang kanak-kanak, seorang budak lelaki dengan pistol kayu dan seorang lagi budak perempuan dengan anak patung di tangan. Riak wajah gadis kecil itu kelihatan ketakutan seperti menunggu masa untuk menangis. Mereka berdua berdiri di hadapan pintu kaca sebuah rumah usang. Ia sebuah lukisan biasa, namun halus jiwanya merasakan lukisan ini seperti mempunyai aura yang kuat dalam dirinya. Tapi entah. Oi, jauh menong. Hero Malaya dah puas merantau, macam koleksi di galeri aku. Ishak menepuk belakang badan Remy. Mana kau dapat gambar ni? Lelaki bertubuh sasa itu menjawab pertanyaan sahabatnya dengan soalan. Entah, aku jumpa depan galeri. Mungkin ada orang letak kot. Aku tengok macam lukisan biasa-biasa, jadi aku letaklah kat sini. Kau dah 5 tahun bawa diri, kejap ke London, kejap balik semula ke Malaysia. Kau tak nak jenguk keluarga kau ke? Ishak cuba menyentuh rasa rindu sahabatnya itu. Aku tak nak cakap pasal ni lah. Kau nak jual tak lukisan ni? Aku sanggup bayar berapa pun. Ternyata dendam masih bersisa di hati Remy. Kau tahu tak yang Emma? Ishak mencuba lagi. Namun belum sempat dia menghabiskan perkataannya, Remy potong terlebih dahulu. Kau faham tak? Aku tak nak dengar pasal dia lagi. Sebab dia aku kena halau. Tak ada siapa percayakan aku dah sekarang. Demi Tuhan lah, aku bersumpah, bukan aku yang tolak dia, tapi mama dan papa langsung tak ada simpati buang aku. Aku tahulah aku ni anak susuan je. Remy marah, tetapi hanya suara pilu yang mampu dikeluarkan. Okey, cool Remy, cool. Kau nak tak lukisan ni? Kau ambil lah. Aku bagi free je kat kau. Lagipun aku dapat free juga. Ishak serba salah. Dia cuba mengalihkan topik perbicaraan mereka. Setelah seharian sibuk, lewat malam itu Remy pulang ke rumahnya. Dia menghilangkan lelah di atas sofa kegemaran. Fikirannya kosong. Pada usianya yang muda, dia sudah memiliki segalanya. Kerjaya, populariti, kekayaan, wajah. Boleh tahan juga. Namun isu keluarga membuatkan dia berasa hidupnya masih tidak sempurna. Remy benci keluarganya. Remy mengiring badannya ke kanan. Dia terpandang bungkusan lukisan yang diberikan Ishak siang tadi. Dia bangun
dan mengoyakkan bungkusan lukisan itu perlahan-lahan. Takut kalau tindakannya mencacatkan lukisan itu. Dia menatap lama lukisan itu. Imej 2 orang kanak-kanak membuatkan hati Remy yang tadi serabut kini kembali tenang. Wajah mereka yang innocent membuatkan Remy tersenyum sendirian. Remy tercari-cari sudut yang sesuai untuk menggantungkan bingkai lukisan itu. Akhirnya, dia memilih untuk menggantungkan lukisan itu di sofa kegemarannya yang kebetulan terletak betul-betul di bawah lampu yang memberikan efek khas pada nilai estetika lukisan tersebut. Remy gembira dengan lukisan itu. Dia baring sambil menatap lukisan hinggalah terlelap. Jam 3 pagi. Remy terbangun dari tidur. Kehausan. Dalam mamai, perlahan menuruni anak tangga untuk ke dapur. Baru setengah anak tangga dia turun, telinganya menangkap bunyi pelik. Bunyi itu seakan-akan bunyi beberapa butir guli yang dijatuhkan ke lantai lalu bertaburan. Siapa pula yang main guli tengah-tengah malam buta ni? Ketusnya sendirian. Kedengaran suara kanak-kanak ketawa. Remy terus laju menuruni tangga. Sampai saja di bawah, tiada sesiapa. Dia memeriksa setiap sudut rumahnya. Malah, luar rumah pun turut diperiksa juga. Mungkin hayalannya saja. Remy masuk semula ke dalam rumah dan matanya sempat menjamah pada lukisan tadi. Dia menggelengkan kepalanya. Tak logik langsung apa yang terlintas di fikirannya tadi. Keesokan harinya Remy sibuk dengan urusan kerja. Daripada program siaran langsung di televisyen sehinggalah perancangan pameran koleksi lukisan dari Rusia yang akan dibawa masuk ke Malaysia tidak lama lagi. Seharian sibuk, dia pulang ke rumah pun sudah sangat lewat. Lebih kurang jam 2 pagi. Saat Remy memulas tombol pintu, dia terdengar sekali lagi suara kanak-kanak persis kejadian semalam dari rumah. Segera dia menguak pintu dan lampu dinyalakan. Remy terkedu. Rumah yang tadi ditinggalkan dalam keadaan elok berkemas kini semuanya sudah berterabur. Apa yang terlintas di fikirannya? Kemungkinan rumahnya diceroboh. Dia kalut mencapai batang penyapu dan memeriksa alat penggera keselamatan sekeliling rumahnya. Takut juga jika penceroboh masih bersembunyi. Apabila turun kembali ke tingkat bawah, dia perasan kusyen-kusyen sofanya tersusun pelik. Remy termenung lama. Susunan kusyen itu membuatkan dia terkenang zaman kecilnya. Dia sering bermain menyusun kusyen seperti pondok kecil bersama-sama Emma. Perlahan air matanya menitis. Malam itu juga, Remy tidak dapat melelapkan mata. Dia terkenangkan Emma, Mama dan Papa. Namun, perasaan itu segera dibuang jauh-jauh. Remy amat terkilan yang mereka sanggup menghalaunya keluar dari rumah semata-mata kerana dituduh menolak Emma. Dendam bersisa amarahnya tak pernah padam. Akhirnya dia tertidur juga dalam keadaan begitu. Jam 3 pagi, Remy terjaga lagi. Kali ini bukan kerana haus tetapi terdengar suara tangisan halus di hadapan pintu biliknya. Diperhatikan ruang bawah pintu, kelihatan bayang-bayang kaki seseorang. Dia bangun dari perbaringan dan melangkah perlahan. Pintu dibuka. Dengan semena-mena, ada kelibat berlari-lari menuruni anak tangga. Remy mengejar kelibat itu dan sempat mengintip di balik anak tangga. Alangkah terkejutnya dia melihat seorang kanak-kanak perempuan masuk ke dalam lukisan barunya itu dengan sekelip mata. Remy terpana. Apa yang dilihat tadi? Adakah dia terlalu stres sehingga terbayang yang bukan-bukan? Remy mengerengus bengang. Dia kembali semula ke bilik tidur dan cuba melelapkan matanya. Jam 4 pagi,
Sekali lagi Remy terjaga. Dia merasakan selimutnya ditarik agak kuat dari bawah katil. Perlahan-lahan dia bangun. Selimut diselak pantas. Dia melihat seorang perempuan yang cukup hodoh dan mengerikan sedang mencangkung di lantai sambil menarik selimutnya. Remy menjerit sekuat hati. Tanpa fikir panjang, dia membuka langkah berlari keluar dari bilik tidurnya. Langkahnya terhenti sebelum menuruni tangga. Dia terdengar suara dua orang kanak-kanak sedang rancak berbual. Kita nak bagi tahu dia tak? Kita nak bagi tahu dia tak? Agak pelat pertuturannya. Kalau kita bagi tahu dia, mesti perempuan tu marah. Kali ini suara lain yang bertutur agak fasih membalas. Tapi Cian je. Suara yang agak pelat itu kembali menjawab. Remy terduduk terus di tepi tangga. Dia teringat sesuatu. Seraya itu, dia merasa ada sesuatu yang mendekati di belakangnya. Apabila dia menoleh dan Remy terkulik dari tangga atas laju ke bawah. Sedar-sedar dia sudah berada di atas katil hospital. Kepala dan satu badannya sakit-sakit. Kerutan wajahnya membuatkan Ishak berada di sebelah kalut memanggil doktor. Weh, kau kenapa? Macam mana kau boleh jatuh tangga ni? Kenapa tak kunci pintu rumah? Kalau perompak masuk macam mana? Ke kau memang nak kena rompak? Ishak menghujani Remy dengan jutaan pertanyaan. Emma kat mana Ish? Dia kat mana sekarang? Pertanyaan Remy membuatkan Ishak jadi keluh. Dia terdiam 1000 bahasa. Serba salah. Inilah yang aku cuba nak sampaikan dengan kau kemarin. Tapi kau degil. Kau tak nak dengar. Sebenarnya Emma, Mama dengan Papa kau dah lama pergi, Remy. Mereka dah lama pergi dah. Remy separa menjerit terkejut. Tak silap aku, sejak kau buat keputusan nak ke London 5 tahun lepas, mereka bertiga dijumpai terjatuh dari tangga bertindih-tindih di rumah. Kalau ikut polis, mungkin ni kes rompakan. Sebabnya lukisan Emma ada yang hilang. Salah seorang bibi kau yang perasan lukisan tu hilang. Ishak menerangkan dengan panjang lebar. Kenapa aku tak tahu Aku ni keluarga mereka, Ishak. Satu apa pun aku tak tahu ni. Polis tak siasat aku ke? Masakan aku ahli keluarga terdekat langsung tak menjadi suspek. Kau pernah tengok tak lukisan Emma yang hilang tu? Suara Remy bergetar menahan sebab. Perkara ini amat mengejutkan. Lukisan tu aku tak tahu. Polis ada juga datang galeri aku buat siasatan. Kes ni di luar pengetahuan. Buat aku rasa pelik jugalah. Kau tahu je lah, family kau bukan orang sembarangan kan. Kes ni profil tinggi bro. Mula-mula kecoh, tiba-tiba senyap macam tu je. Ada juga bagi tahu kat aku kes tutup terus. Polis buat kenyataan tu kes kemalangan yang tak disengaja kan. Berapa lama aku cuba cari kau, Remy? Ishak menjelaskan lagi. Kau tahu tak kat mana kubur mereka, Is? Tolong teman aku pergi rumah keluarga aku dulu sekarang. Remy mendesak. Nanti lu, kau tak siap lagi ni. Ishak cuba menenangkan Remy. Setelah beberapa kali dipujuk, Remy kembali tenang. Namun keadaannya seperti tidak stabil. Matanya jelas menunjukkan sesuatu telah berlaku. Pilu hati Ishak melihat Remy menangis teresak-esak. Walaupun Ishak tidak tahu apa-apa, tapi dia tahu Remy sangat memerlukannya pada ketika ini. Beberapa hari kemudian, Remy dibenarkan keluar dari wad. Dia meminta Ishak singgah di rumahnya sebentar. Remy memanjat sofa dan mengambil bingkai lukisan yang sudah beberapa hari digantung di dinding rumahnya. Dia meneliti sekali lagi lukisan itu. Pasti ada sesuatu yang pelik mengenai lukisan itu. Bila dia amati,
Barulah dia perasan ada satu lagi kelibat perempuan asing dengan wajah yang amat mengerikan dalam lukisan tersebut. Dia amat yakin sebelum ini tiada imej asing melainkan dua orang kanak-kanak itu saja. Otaknya ligat mencari memori. Akhirnya dia teringat. Perempuan misteri itulah yang menarik selimutnya tempoh hari. Remy spontan melemparkan jauh. Berderai habis kaca bingkai lukisan itu. Kau okey tak, Remy? Apa hal ni? Ishak kelam kabut berlari masuk ke dalam rumah. Aku dah ingat, Is. Aku dah ingat. Kau ingat apa? Cerita kat aku. Yang kau campak lukisan ni pun apa? Ishak cuba menenangkan Remy. Kau dengar dan kau cuba fahamkan. Okey, aku dengar. Kau cerita. Tahun 1997, kampung Culas lama. Remy dan Emma sedang bermain di hadapan rumah makcik mereka. Bukan main sebenarnya, lebih kepada mengintai. Kenapa rumah makcik mereka? Sebab mereka berjiran. Lagi pula, kini rumahnya itu hanya dihuni oleh kakak sepupu mereka yang pelik. Abang, nak bagi tahu Kak Dina tak? Emma menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau kita bagi tahu Kak Dina, mesti kita tak selamat nanti. Remy memarahi Emma. Walaupun dia tidak nampak apa yang Emma nampak, tapi dia tetap mempercayai kata-kata adiknya itu. Tapi sian dia. Emma menundukkan mukanya. Bagi tahu apa? Dina menyergah, tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Dia memakai gaun putih comot dengan bekas warna air dan cat. Kak Dina nak tahu ke pasal perempuan? Remy bertanya. Dina melutut di antara Remy dan Emma. Tak payah bagi tahu, kakak dah tahu dah. Dia kawan kakak. Kakak yang suruh dia bunuh keluarga kakak. Lepas ni keluarga kamu pula. Remy, kamu orang luar. Kamu tak sepatutnya berada dalam keluarga malang ni. Remy dan Emma kaget. Hilang kata seketika dengan pernyataan Dina. Saya tak akan tinggalkan Emma. Dia adik saya. Remy membantah. Dina mencebik. Dia bangun semula ke arah kanvas lukisannya. Kamu berdua mari sini. Berdiri dekat situ diam-diam. Akak nak lukis ni. Shh. Kalau tak nak kena tolak sampai mati, jangan melawan. Kawan akak akan duduk dalam lukisan korang ni. Dina memberi arahan dalam nada yang menyeramkan. Dan dia tergelak kecil melihat budak di hadapannya kini dalam keadaan ketakutan. Dia nak akak bagi lukisan ni pada keluarga korang. Sampai masa nanti dia akan pergi dekat pemilik asal dia. Dia akan makan seorang demi seorang. Bila pemilik dia dah tak ada, dia akan cari orang yang paling rapat dengan pemilik asal dia. Untuk jaga dia macam akak jaga dia. Bagi dia makan semua ahli keluarga akak. Best kan? Dina kembali fokus melukis. Prospeknya Remy dan Emma dalam keadaan ketakutan. Emma sudah mula menangis. Oh ya, kenapa Emma boleh nampak kawan akak tu? Remy, kau tak pelik ke? Kenapa perempuan tu suka berkawan dengan Emma? Kenapa benda tu boleh bagi tahu Emma akak nak mati lepas ni? Sebab tu akak nak bagi kawan akak tu dekat Emma. Dina masih melukis dengan senyum sumbing. Maksud kau ada hantu dalam lukisan ni? Ishak menelan paksa air liur. Pemanduannya terganggu dengan cerita Remy. Ya, cuba kau tengok betul-betul dalam lukisan ni. Memang ada perempuan hodoh berdiri dekat balik pintu kaca belakang dua budak tu. Perempuan tu lah yang mengganggu aku dan menolak aku jatuh dari tangga rumah aku tempoh hari. Patutlah keluarga aku yang besar tu seorang demi seorang mati. Misteri pula tu kematian dia. Semua mati jatuh tangga. Dan aku percaya Emma ni pemilik asal benda tu. Remy menghalakan lukisan itu kepada Ishak. Oi, tak nak aku tengok. Kenapa aku tak perasan langsung ada imej lain pada lukisan ni semasa kat galeri dulu? Sekarang hantu tu nak nyawa kau pula ke? Ishak cuak. Ya, aku nak cari sesuatu di rumah itu. Aku tahu dia bukan sengaja tuduh aku tolak dia dulu. Aku pun satu. Kenapa aku marah sangat sampai tak ingat semua benda ni?
Serentak Remy menghabiskan ayat, mereka tiba di perkarangan rumah keluarga Remy. Remy dan Ishak terus meluruh keluar. Mereka menghampiri pintu utama. Remy masih menyimpan kunci rumah itu. Dia masuk. Sekali lagi air matanya menitis sebab menyentuh jiwa apabila dia melihat isi rumah itu masih tidak berubah. Tapi mereka semua sudah meninggalkannya sendirian. Remy naik ke bilik Emma, manakala Ishak ditinggalkan di ruang tamu. Masuk saja ke bilik Emma, dia terus menyelongkar segala laci. Tiada apa-apa yang dicarinya. Kali ini dia membuka almari baju. Di bahagian bawah almari itu ada kotak alat melukis Emma. Remy duduk. Dia buka kotak itu. Ada surat yang bertulis, "Untuk Abang Remy." "Abang, maafkan Emma sebab tuduh abang hari tu. Emma nak abang keluar dari rumah berpuaka ni. Emma tak nak perempuan tu ambil abang. Dia dah banyak kali ambil keluarga kita. Rupanya baru Emma faham. Dia akan ambil Emma bila Emma cukup dewasa. Sebab Emma pemilik asal selepas kematian Dina. Perempuan tu memang Kak Dina yang punya. Kak Dina dah lama amalkan ilmu hitam. Macam sumpahan. Lebih tepat, tuntutan harus dibayar dengan nyawa bang. Mama dan Papa tahu. Disebabkan kami tiada pilihan, kami terpaksa halau abang. Hanya abang yang mampu habiskan sumpahan ini. Kalau abang baca surat ni, abang dalam keadaan bahaya. Lukisan tu mesti dah ada pada abang. Perempuan tu akan cari abang juga. Abang kena hapuskan lukisan tu sebelum dia apa-apakan orang sekeliling abang. Abang, adik sayang abang." Ishak menjerit. Remy berlari mendapatkan Ishak. Tiba di tangga, Remy ternampak ada tangan mengerikan keluar daripada lukisan yang dipegang Ishak. Tangan itu sedang mencekik leher Ishak, seolah-olah ingin menelan rakannya masuk ke dalam lukisan puaka itu. Remy berlari menarik Ishak dengan seluruh kudrat yang dikerah. Dia tak nak dan tak mahu Ishak mati. Ishak satu-satunya sahabat dan keluarganya yang tinggal. Remy menarik dan tarik lagi. Mereka berdua tersadung jatuh setelah berjaya menarik Ishak. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Remy, apa benda tu tadi? Apa benda tu tadi? Ishak panik. Nampak benar dia ketakutan. Sak, Sak, kau kena bawa aku pergi jumpa Ustaz Fazli yang dekat rumah kau tu. Kita kena buang benda tu. Remy tercungap-cungap. Kita akan kita selamatkan kalau kita minta tolong Ustaz Fazli kan? Kalau kita minta tolong Ustaz Fazli, kita selamatkan. Ishak mengelap peluh di dahi. InsyaAllah, kita doa yang terbaik. Ada, jom. Sak, sorry lah. Aku tak patut libatkan kau dalam hal ni. Remy meminta maaf kepada Ishak. Sungguh dia serba salah. Tak apa bro, kau kawan dunia akhirat aku. Susah senang sama-sama lah. Sekarang ni yang penting aku nak hidup. Aku ni banyak dosa bro. Aku nak bertaubat dulu. Aku tak nak masuk neraka. Ishak melajukan pemanduannya. Seminggu kemudian, Remy dan Ishak berada di tanah perkuburan Emma, Mama dan Papa. Setelah selesai mengemas rumput yang meliar dan menghadiahkan bacaan Yasin, Ishak meninggalkan Remy sendirian. Emma, semuanya dah selesai. Maafkan abang sebab abang salah faham dengan Emma selama ni. Maafkan abang sebab salah faham dengan Emma, Mama dengan Papa selama ni. Abang menyesal sebab tak ada waktu keluarga perlukan abang. InsyaAllah kita akan jumpa juga nanti kan. Emma, terima kasih. Remy berterleku. Bersebelahan pusara Emma, Mama dan Papa, lalu menitiskan air matanya.
Keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Kadang-kala kita ada perselisihan antara adik-beradik. Tapi apa kata kalau kita melihat kepada perkara positif yang mereka pernah lakukan untuk kita? Sahabat yang setia juga mahal harganya. Jangan pernah khianati kepercayaan mereka. Hidup dan mati kita Allah yang tentukan. Jadi bersedialah.